Assalamualaikum dan salam suratku sayang bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Tumpuan berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg mengetuai delegasi ke United Kingdom UK untuk mengadakan kunjungan terhadap pihak International Forum of Sovereign Wealth Fund IFSWF dan PricewaterhouseCoopers PwC pada Khamis. Kunjungan itu bertujuan mempelajari dan mengkaji ilmu pengetahuan mengenai dana kekayaan berdaulat sebelum menubuhkannya di Sarawak. Premier Sarawak berkata Sarawak berhasrat untuk mendapatkan pandangan mengenai strategi pelaburan, pengurusan dan tadbir urus dana kekayaan berdaulat UK serta rangka kerja undang-undang dan dasar sebagai sebahagian daripada proses penandaarasan. Jelasnya dengan kedudukan kewangan Sarawak kini agak kukuh, kerajaan negeri mahu menjana pendapatan daripada lebihan dana pada masa hadapan untuk manfaat generasi akan datang. Beliau berkata demikian dalam ucapan ringkas sebelum sesi taklimat daripada IFSWF dan pegawai PwC di Ibu Pejabat PwC. Premier Sarawak turut berharap menerusi kunjungan tersebut, para pegawai IFSWF dapat berkongsi kepada mereka dari segi pengalaman dan pengetahuan mengenai operasi dan tadbir urus dana pelaburan milik kerajaan tersebut. Rombongan berkenaan turut disertai Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan dan Profesor Dr. Sim Kuhian, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki, Peguam Negara Datuk Sri Talat Mahmud Abdul Rashid, Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Datuk Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil. Sejurus selepas itu, Premier Sarawak dan delegasi mengadakan kunjungan terhadap pengurus dana UK Government Investment Ltd UKGI, sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh HM Treasury untuk memahami campur tangan struktur, dasar dan nasihat pakar tentang pembangunan dana kekayaan berdaulat. Laporan seterusnya, seramai 698 atlet Bumi Kenyalang bersedia mengibarkan cabaran Sarawak pada Tamasya Sukan Malaysia SUKMA ke-20 yang dijadual berlangsung dari 16 hingga 24 September depan di Kuala Lumpur. Pada edisi kali ini, kontijen Sarawak meletakkan sasaran 44 pingat emas untuk diraih menerusi 31 jenis acara sukan yang disertainya. Sasaran itu dinyatakan oleh Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah semasa merasmikan Majlis Detik 50 hari menjelang SUKMA 20 MSN 2022 yang diadakan di tebingan Sungai Sarawak pada Jumaat. Ikuti laporan saya bersama rakan setugas di lapangan. Assalamualaikum dan salam suratku sayang, anda bersama saya Fatin Syahira Rosdi yang kini berada di tebingan Sungai Waterfront bagi menyambut Majlis Kaundan 50 hari menjelang SUKMA 20 2022. Seperti yang kita sedia maklum, SUKMA ke-20 akan berlangsung pada 16 hingga 24 September 2022 depan. Untuk makluman, seramai 698 orang atlet akan bertanding dan 426 acara iaitu 31 jenis sukan yang dipertandingkan. Sumbangan itu, sasaran medal bagi kontijen Sarawak adalah 44 medal namun akan diumumkan pada masa terdekat. Dan harapan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berharap agar semua atlet memberi persembahan dan performance yang mantap untuk menjadi Sarawak juara keseluruhan. Kita dapat feedback yang amat baik sekali tentang prestasi mereka dan saya percaya kita boleh menjangkau lebih daripada 44 itu. I hope those are the surprises that they have got in store for the CDM as well as for myself. Mereka hendak keep it as a surprise for us. Ya, insyaAllah. Difahamkan, kem atlet akan diadakan pada 10 hingga 12 September 2022 di Raya Hotel dan majlis penyerahan bendera negeri oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg kepada Ketua Kontijen Sarawak SUKMA 20 MSN 2022 pada 13 September depan. Untuk pasukan Sarawak ataupun kontingen Sarawak yang akan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Jeneral Rentab Jabu sebagai Ketua Kontingen Sarawak dan jumlah
atlet yang akan mewakili Sarawak untuk Sukan Sukma ke-20 ini adalah seramai 698 orang. Belum masuk pegawai lagi ya. Jadi campur dengan pegawai lebih kurang saya percaya 800 lebih. Sekian sahaja laporan saya Fatin Syairah Rosdi bersama juru video Firdaus Matran. Salam bekas. Ke perkembangan berikut, Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul menyokong sepenuhnya undang-undang melarang wakil rakyat melompat parti dilaksanakan di Sarawak. Tegas beliau, budaya melompat parti mencemarkan integriti serta kedaulatan demokrasi sesebuah negara seterusnya menyebabkan sistem pentadbiran dan polisinya menjadi tidak menentu. Katanya, RUU Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 berkaitan larangan ahli parlimen lompat parti yang diperkenal oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama semua ahli parlimen yang terlibat adalah satu usaha untuk menubuhkan sebuah kerajaan yang baik dan stabil. Saya yakin masyarakat secara amnya yang mahukan sebuah amalan demokrasi yang sehat dan berintegriti, mengalu-alukan kelahiran satu rang-rang undang yang melarang wakil rakyat untuk melompat parti. Bila seseorang calon bertanding untuk menjadi wakil rakyat, dia akan bertanding dan berkempen atas satu prinsip politik, parti politik yang beliau wakili, dan juga dalam masa yang sama beliau akan berkempen tentang keupayaan beliau untuk menjadi wakil rakyat kepada masyarakat yang bakal diwakili. Tetapi setelah menang, tiba-tiba wakil rakyat itu mengubah pendirian semata-mata untuk menyelamatkan nyawa politik beliau sendiri. Dan saya beranggapan secara peribadi, saya anggap ini satu perbuatan yang tidak bermaruah kerana secara amnya dia telah telah menodai kepercayaan dan mandat yang telah diberi oleh masyarakat ketika mengundi beliau dan meletakkan beliau menjadi wakil rakyat sebagai ahli parlimen ataupun adun. Kedudukan orang yang tidak berpendirian seperti ini harus dicurigai kerana orang seperti ini tidak mampu menjadi pemimpin. Kerana bagi saya dia hanya melihat kedudukan beliau sendiri sahaja. Dan juga saya anggap perbuatan melompat parti ini sebagai sesuatu yang kerja menipu rakyat lah secara amnya. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, Dato' Abdullah memberitahu beliau kurang bersetuju dengan cadangan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Parlimen Dr. Maximus Ong Kili yang mencadangkan Sarawak meminda perlembagaannya dalam masa 60 hari agar selari dengan pindaan di peringkat persekutuan. Ini kerana ujarnya tidak ada peruntukan yang memerlukan Sarawak untuk membina perlembagaannya dengan segera. Saya rasa kita harus juga melihat terperinci tentang keperluan kita, dan saya yakin jika pemimpin kita di atasan di peringkat kabinet telah meluluskan, mungkin jika perlu dan jika telah dimutamatkan, perkara ini boleh dibentang dalam persidangan Dewan Undangan Negeri yang dijadualkan bersidang dalam bulan November yang akan datang. Tambah Dato' Abdullah lagi, apa-apa tindakan Sarawak mengenai perkara berkaitan kepentingan dan hak wilayah Sarawak seperti yang termaktub di dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 tidak akan terhakis, malah terus akan dipertahan dan dilindungi. Dalam majlis berbeza, Dato' Abdullah Saidul telah menyaksikan upacara menandatangani dokumen serah tugas pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Samad Junai kepada pemangkunya Samuel Simon. Majlis serah tugas itu berlangsung secara ringkas dengan dihadiri lebih kurang 100 kaki tangan UKAS di Kuching pada Jumaat. Menurut Dato' Abdullah, Samuel akan memangku tugas pengarah UKAS berkuat kuasa 1 Ogos depan sehingga tarikh tertentu yang akan diumum secara rasmi. Semasa berucap, beliau yakin Samuel yang sebelum ini Timbalan Pengarah UKAS mempunyai potensi dan kebolehan meneruskan kecemerlangan UKAS serta menjunjung tugas yang diamanah berbekalkan pengalaman beliau yang telah berkhidmat di dalam industri media lebih 30 tahun.
Dalam masa sama, beliau merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Samad Junai di atas bakti, bimbingan dan nasihat yang dicurah kepada seluruh tenaga kerja UKAS selama lebih 2 tahun berkhidmat sebagai pengarah. Dato' Abdullah turut berkongsi mengenai cadangan untuk menambah baik perkhidmatan UKAS dari masa ke semasa, memandangkan UKAS kini baginya sedang membina identiti sendiri dan akan berdepan dengan sedikit perubahan demi pembaharuan. Terdahulu, Samad dalam ucapan ringkasnya mengucapkan terima kasih kepada pengurusan UKAS di atas kerjasama dan sokongan kepada beliau selama lebih 2 tahun. Beliau berkhidmat di unit tersebut walaupun banyak lagi ruang yang boleh dilakukan bagi memperkasa sektor komunikasi di negeri ini. Sebelum itu, Samuel juga merakamkan ucapan penghargaannya kepada Samad Junai yang disifatkannya sebagai seorang ketua yang mempunyai banyak topi, tegas, berdisiplin dan berdedikasi dalam menjalankan amanah serta kewajipan sepanjang memegang jawatan tersebut. Selanjutnya, sambutan Ma'al Hijrah tahun ini dimeriahkan dengan penganjuran Festival Ma'al Hijrah oleh Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS. Ketua Pegawai Eksekutif LAKMNS, Dato' Abang Abdul Wahab Abang Julai memberitahu festival kali ini akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut bermula Jumaat hingga Ahad ini dengan pelbagai pengisian menarik. Ini merupakan kali pertama kita di Lembaga Amanah Kebajikan Sarawak mengadakan satu festival yang menamakan masa 3 hari. Dulu memang ada dibuat untuk hari Ahad, hari Sabtu, tapi ini memang 3 hari berturut bermula daripada sekarang, iaitu Jumaat selepas ibadah. Yang mana yang saya sendiri lihat tadi, bendera festiviti baru saja dinaikkan dan insyaAllah hari minggu nanti ianya akan diturunkan semula dan kita ada tamu rahmat pada hari itu nanti, hari penangguhan, iaitu yang Muhammad Datuk Kamlah Yusuf. Beliau telah menyatakan kesediaan untuk hadir bersama kita untuk menulis penangguhan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis pengibaran bendera rasmi festival berkenaan di Masjid Jami' Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, katanya festival ini akan dianjurkan sebagai acara tahunan LAKMNS. Turut berlangsung pada majlis ringkas ini adalah simbolik penyampaian tajaan Festival Ma'al Hijrah daripada Lubuk Tiara Sdn Bhd, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sarawak SEDC dan Takaful Ikhlas General Berhad. Manakala di Kabong, masyarakat harus mempelajari dan memanfaatkan perkhidmatan atas talian yang telah disediakan oleh Kerajaan Sarawak. Demikian menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Aduan Kabong Muhammad Syih Kadir semasa merasmikan program Randau Digital Community bagi bahagian Betong di Dewan Lakin Nyabo pada Selasa. Dalam ucapannya, Muhammad Syih menzahirkan rasa bertuah kerana Kabong telah dipilih sebagai salah satu lokasi randau digital Sarawak seperti yang telah diumumkan menerusi inisiatif ekonomi digital oleh Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg pada April lepas. Seramai 15 agensi turut serta dalam program randau tersebut memberikan pendedahan kepada komuniti setempat berkenaan perkhidmatan atas talian Kerajaan Sarawak melalui penggunaan teknologi digital dalam kehidupan seharian. Selain itu, Muhammad Syih turut menyampaikan sumbangan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM10,000 kepada pihak Lembaga Amanah Kebajikan Islam Nyabo. Dalam perkembangan lain, Muhammad Syih telah menyumbangkan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM10,000 kepada Kelab Sosial dan Sukan Jabatan Tanah dan Survey Betong pada Rabu. Dalam pada itu, turut diadakan perjumpaan pertama Muhammad Syih Kadir bersama dengan pengusaha tanah dan survey Betong, Maurice Nyaup yang baru saja ditempatkan di Betong. Selain itu, turut diadakan perbincangan berkenaan dengan pembangunan dan beberapa projek cadangan untuk dilaksanakan di bawah projek Agensi Pembangunan Bersepadu Betong BIDA, merangkumi tapak Tanjung Usahawan, tapak untuk membina mini stadium sukan dan beberapa projek lain yang dirancangkan. Ia termasuk perbincangan berkenaan dengan skim pembesaran kampung SPK Kampung Hulu Kabong yang akan diserahkan kepada penerima yang terpilih pada awal tahun 2023. Untuk rekod, terdapat 7 skim pembesaran kampung SPK di daerah Kabong, antaranya ialah SPK Roban, SPK Melayu Roban, SPK Sungai Muroh, SPK Hulu Kabong,
SPK Sesang, SPK Gerigat dan SPK Emplam. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saya mewakili warga kerja UKAS ingin mengucapkan salam ma'al hijrah kepada seluruh umat Islam. Semoga tahun baru ini memberi kita semangat baru untuk mencapai lebih banyak kejayaan cemerlang dalam kehidupan. #menyebar fakta, salam UKAS.